أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dikasihi barisan ahli pengurusan Masjid Abidin, seterusnya kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat serta sedang jemaah Masjid Abidin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi sesi kuliah maghrib seperti biasa yang dilaksanakan secara mingguan di Masjid Abidin. Mudah-mudahan sama-sama beroleh manfaat, barakah dan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita menerusi kitab Risalah Tauhid muka surat 29, iaitu yang kedua, yang ke-12, iaitu sifat basar, yang ke-12 daripada 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat mendengar. Sifat mendengar. Kalau tarik pada sifat pendengar. Sifat pendengar. Jadi kita tidak dengan tarik itu terjemah dengan mendengarlah. Allah Taala Maha mendengar. Tuan-tuan berkata Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-12 al-basaru, artinya melihat, iaitu Allah Taala bersifat dengan melihat. Wajib bagi akal kita menerima Allah Ta'ala bersifat dengan melihat, iaitu tiada dengan biji mata, maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap, ada yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Tuhan, iaitu sifat ni sifat yang sabit, ada, dia maujud. Sifat ni ada, sabit ada, berdiri dia pada zat Tuhan, maknanya ada pada zat Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala, zat Tuhan, zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan melihat. Yang bersifat dengan melihat, sebab melihat ni sifat, Allah Ta'ala tu zat. Jadi siapa yang melihat? Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala yang mempunyai sifat melihat. Itu maksud dia. Yang azali maknanya sejak azali lagi Tuhan dah boleh nampak. Sejak azali Tuhan dah boleh melihat. Walaupun ketika itu tiada makhluk, Tuhan dah melihat ketika itu. Tuhan dah melihat ketika itu, maknanya tak nanti tengok makhluk. Tengok zat dia pun Tuhan boleh lihat, tengok sifat dia pun Tuhan boleh melihat sejak azali lagi. Maka dengan dia nyata dan terang. Nyata dan terang maknanya ta'alluq dia inkishaf lah. Ta'alluq inkishaf, nyata dan terang. Dan meliputi pada tiap-tiap ada, meliputi pada tiap-tiap yang ada, iaitu tiap-tiap yang wujud. Sama ada itu wajib seperti zat dan sifat Tuhan,
atau yang ada itu harus, dan sama ada yang harus yang telah ada atau yang lagi akan diadakan, dan tidak terlindung pandangannya oleh gelap atau dengan sebab jauh atau kecil. Mata Allah sekalian, Allah Ta'ala bersifat dengan melihat. Jadi adakah Tuhan ada mata? Adakah Tuhan ada mata? Jadi akidah kita, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Dan yang Tuhan boleh melihat, melihat dengan cara Tuhan lah. Adakah dengan ada biji mata? Jawab tak ada. Sebab sifat ni dengan makna saja. Tuhan boleh melihat, bukan dengan alat. Beza dia apa? Bezanya kita melihat dengan alat. Apa alat melihat kita? Mata lah. Biji mata tu sifat melihat bagi kita, yang dia alat untuk melihat. Maknanya kalau orang tu tak ada mata, ataupun orang tu mata tertutup, maknanya dia bersifat tidak melihat, dia buta. Apa gitu? Sebab mata dia tak ada, ataupun mata dia tertutup, kerana dia melihat dengan alat. Jadi Allah Ta'ala melihat ada. Melihat dengan apa? Bukan dengan mata, bukan dengan alat. Dah Tuhan melihat dengan dia. Jawab dia secara makna saja. Tuhan ni melihat bukan dengan alat macam makhluk. Tak faham? Tak faham, memang tak faham. Sebab apa? Sebab memang berkenaan dengan zat sifat Allah Ta'ala ni, kita tak boleh nak bayang. Kita kena yakin gitu. Tuhan maha melihat. Dengan cara macam mana? Wallahu'alam. Itu je. Kena lepas situ. Kena serah situ. Jangan kaji lebih-lebih. Takut gila kita. Tak mampu kita nak memikirkan benda yang tak mampu pada akal. Lah kali putus ayah. Putus ayah. Ering-ering lah jawab dia. Tak mampu untuk kita nak fikir Tuhan melihat kau ni. Jawab dia wallahu'alam. Tapi kita yakin Tuhan melihat. Dan mu yakin sangat Tuhan melihat tu, ambil mana sumber dia? Jawab dia dalam Quran lah. Tu je. Dalam Quran Tuhan sebut was-sami'ul basir. Allah Ta'ala maha melihat dan maha mendengar. Jadi Tuhan kata dia maha melihat, kita yakin, peganglah Tuhan maha melihat. Selesai masalah. Melihat macam mana? Jawab dia bukan dengan alat. Dan lepas tu melihat tu secara makna sahaja, bukan dengan alat. Maknanya kita melihat dengan alat, iaitu ada mata, ada spek, ada teleskop, ada cahaya. Kata ada benda-benda kita tak boleh melihat kita. Dan Tuhan melihat ke mana? Dia bukan dengan alat. Dengan cara macam mana? Kaifiat dia wallahu'alam. Serah gitulah. Tu akidah kita tuan-tuan. Jangan fikir lebih. Tak urut. Akal kita tak mampu nak fikir lebih. Macam mana kuderat tangan kita boleh akak dak lori 18 tang. Contohnya, trailer 18 tang. Tak urut tak? Tak urut. Dah kalau terbang akak juga, lori rosak ke? Kita rosak. Kita lah rosak. Habis cabut tangan ataupun habis kerang tangan. Dah sebab tak mampu nak akak, terbang akak juga. Jadi akal kita ada hak dia, ada batasan dia. Mikir lebih pasal zat Tuhan tak mampu. Jawab dia putus wayar. Gila lah jawab dia. Walajazubillah. Jadi mudah je akidah kita. Percaya dah Tuhan kata dia maha melihat, melihat lah. Cara macam mana? Wallahu'alam. Tu kita kena pegang tuan-tuan. Ni kena yakin. Siapa tolak benda ni jatuh pada kufur, na'udzubillah. Jangan kata Tuhan tak nampak pula. Apa Tuhan tak nampak gelak-gelak. Contohnya ni tersembunyi ni. Tempat bilik gelap ni Tuhan tak nampak sebab tutup lapu dah. Jawab dia bahaya tuan-tuan akidah macam tu. Kita bukan orang putih. Orang putih percaya benda-benda gitu. Kita tak. Bagi kita Tuhan Maha Kuasa. Dia boleh melihat segala perkara, maka tidak ada yang terlindung. Muslimin dan mati Allah sekalian. Jadi apa yang Tuhan lihat? Jawab dia segala perkara yang mawujud. Segala perkara yang wujud. Perkara yang ada. Jadi apa yang ada? Tuhan ada tak? Tuhan ada lah. Zat Tuhan ada tak? Zat Tuhan ada. Wujud tak zat Tuhan? Wujud lah zat Tuhan. Jadi Tuhan lihat tak zat dia? Tuhan melihat zat dia. Macam mana? Wallahu'alam lah. Sifat Tuhan ada tak? Wujud tak sifat Tuhan? Wujud lah. Dan Tuhan lihat ada sifat dia. Tuhan lihat sifat dia. Kerana Tuhan melihat segala benda yang wujud. Segala benda yang mawujud, segala benda yang ada, Tuhan lihat belaka. Jadi zat Tuhan wujud, maka Tuhan lihat zat dia. Sifat Tuhan wujud, maka Tuhan lihat sifat dia. Manusia wujud tak? Manusia wujud tak? Tuhan lihat tak manusia? Lihat lah. Masjid Abidin, Tuhan wujud tak? Wujud tak? Tuhan lihat tak? Tuhan lihat lah. Jadi segala benda yang wujud Tuhan lihat belaka. Tidak ada yang menghalang. Faham deh? Jadi segala benda Tuhan lihat. Dan ta'alluq dia, ta'alluq inkisyah, maknanya apa? Tidak ada yang menghalang, tidak ada yang boleh menutup akan pandangan Tuhan. Contohnya,
Macam saya duduk sini. Saya nampak tak berapa orang hak tengah duduk kat ruang sebelah kiri masjid. Dekat je kali ku ada mata saya buka tapi nampak tak? Tak, sebab terhalang. Jadi pandangan saya terhalang, tak terbuka. Kerana ada halangan dengan jarak, dengan cahaya. Contohnya, tutup bilik tu tutup. Walaupun buka pintu, lampu tutup. Nampak dalam? Tak nampak. Terhalang kerana tidak ada cahaya. Maka pandangan saya tidak nyata dan tidak terang, tidak jelas. Kerana apa? Kerana terhalang, kerana tak ada cahaya, kerana jarak terlalu jauh. Saya nampak tak orang yang tengah joget atas drawbridge sekarang ni? Ada tak? Tak, kita reka itu. Contohlah. Kamu nampak tak? Tak nampak. Sebab apa? Jauh. Jadi jarak menghalang, dinding menghalang, cahaya menghalang saya. Maka pandangan saya tidak terbuka, tak terang, tak jelas. Pandangan Allah Ta'ala begitu juga ke? Maknanya kalau orang tu buat maksiat tutup lampu, Tuhan nampak tak? Nampak. Sebab apa? Sebab cahaya tak menghalang pandangan Tuhan. Kerana pandangan Tuhan ni, melihat Tuhan ni inkishah, dia terbuka nyata. Okey. Tuhan nampak tak apa yang ada dalam hati kita? Kan gelap, kan terlindung. Tuhan nampak tak? Nampak. Kerana apa? Tidak, pandangan Tuhan tidak akan dihalang. Dia panggil inkishah. Faham dah? Tuhan nampak tak orang duduk berseorangan tengah curi malam-malam. Curi tu kan nak ajak ramai-ramai sekampung. Dia buatlah seorang dua. Tuhan nampak tak perbuatan tu? Nampak. Sebab Tuhan Maha melihat. Padahal dia buat dalam gelap dah. Mana buka lampu? Tuhan nampak. Kerana pandangan Tuhan inkishaf. Dah terlindung, dia buat dalam bilik gelap. Contohnya, pun Tuhan nampak. Jadi pandangan Tuhan ni dia nampak semua perkara yang ada, tanpa ada halangan, tanpa perlu kepada cahaya, tanpa dibatasi dengan jarak dan sebagainya. Kalau pandangan manusia lain. Pandangan manusia, lampu buka nampak Dia tutup lampu kok ataupun blackout. Nampak tak? Tak apa. Pandangan manusia terhalang. Dia tidak inkishah tuan-tuan. Tu kita kena yakin, itu kita kena percaya. Macam mana Tuhan nampak, jangan bincang Itu bukan kerja kita. Dah Tuhan tengok guana kita. Dah Tuhan kata tak ada mata. Dah Tuhan tengok guana kita. Jawab dia, jangan fikir. Kalau kita terfikirlah, kalau kita bagi salah fikir kau, fikir dah Tuhan nampak guana ke Tuhan tengok gitu. Contohnya macam kita nampak. Setiap kali kalau mari gitu, kita kena fikir bahawa Tuhan bukan gitu. Pada dia akidah dia gini. Apa yang tergambar pada fikiran kamu seperti mana makhluk, Tuhan bukan makhluk. Bermakna kalau kita terfikirlah mari kita Tuhan tengok guana tak? Tuhan nampak guana gelak-gelak Tuhan dia tengok Tuhan ada mata ke? Tuhan tengok macam mana Tuhan ada mana? Akidah kita jawab dia gini. Tuhan bukan macam makhluk, Tuhan bukan macam kita fikirkan. Itu akidah kita. Sebab apa yang kita fikirkan, Tuhan bukan macam tu. Dia panggil ajazul idrak. Tak mampu kita nak mendapatkan, dah kira ya tu. Itulah akidah sebenar. Jangan kita fikir ngaruk, lah kali kita mengiyakan benda tu, kita pegang, boleh jatuh pada syirik. Contohnya, orang fikir bahawa Tuhan ni, contoh, Tuhan naik tengok kan, dia mungkin dengan mata kot. Dia pegang bahawa Tuhan ada mata, boleh jatuh pada kafir, na'udzubillah. Kenapa? Sebab mata tu makhluk. Kan Tuhan ni khalik, Tuhan tak sama dengan makhluk. Bila dia menyamakan Tuhan dengan makhluk, namanya syirik. Syirik tu boleh jatuh pada kafir, na'udzubillah. Bahaya tuan-tuan. Maknanya kena fikir, ke Tuhan tengok dengan mata. Jadi dia pegang bahawa kalau aku bayang Tuhan tengok dengan mata, maknanya sebenar Tuhan bukan gitu. Dia kena sebalik dia, bikhilafi zalik. Dia kena berbeza daripada tu. Dia jangan anggap bahawa Tuhan sama dengan makhluk. Kalau kita fikir imagine ataupun kita bayangkan Tuhan macam makhluk, kita kena pegang bahawa Tuhan bukan gitu. Tu kaedah dia lah. Tu kaedah nak jaga akidah kita. Tapi kalau kita layang, kita mengiyakan, pegang pula tu, berjatuh pada kafir. Sebab tuan-tuan, setan dia bisik. Dalam hadis Nabi, dia ada sebut bahawa setan ni dia bisik. Dia bisik ke mana? Dia kata, mu kenal tak Tuhan? Kenal. Mu siapa cerita mu? Kita dalam hati kata Tuhan lah. Dah kalau tu siapa cerita Tuhan? Dia mari gitu. Siapa bisik setan lah. Kalau kita layang, ia akan bawa kepada kita akan bayang Tuhan ni macam kita, macam makhluk lain.
Macam orang-orang putih bayangkan, orang kafir bayangkan, layang tu pegang hak tu, ia tu boleh jatuh pada kafir, naudzubillah. Jangan layang. Sebab tu memang tugas setan dah. Nak beri bisikan-bisikan yang mana boleh merosakkan akidah. Benarnya walaupun sikit, benarnya bagi setan kalau dia berjaya buat gitu, bonus besar bagi dia. Berbanding dengan dia boleh hasut orang zina, dia boleh hasut orang tak semayang. Okey. Kalau ikut bonusnya tak besar mana gitu. Tapi dia boleh hasut orang mikir Tuhan ni sama dengan makhluk, dia kira dapat tempat pertama anugerah, prestige. Contohnya daripada iblis. Dah sungguh tuan-tuan, setan ni dapat anugerah kalau dia berjaya menyesatkan manusia. Kalau orang tu kawan dia berjaya sesat orang ni tak semayang. Dia berjaya kacau orang ni berzina, waliyazubillah. Dia boleh kacau orang ni sampai orang ni bunuh kawan dia. Dia boleh hasut orang ni sampai orang ni tak beri nafkah nak bini. Dapat ke anugerah staf terbaik, markah paling tinggi. Jawab dia tak lagi. Ada orang ni, ada setan ni, contoh orang pula. Ada setan ni, dia tak kerja banyak, dia hasut. Tuhan guna Tuhan. Melajukan Tuhan ni melihat. Mesti Tuhan melihat dengan mata tau. Dia bincang itu, dia bincang dengan manusia tu. Dia bisik kita dalam hati kita. Manusia pula tak mengaji akidah. Layang-layang. Tuhan ada mata tau. Tuhan melihat. Tuhan ada mata tau. Mata Tuhan kan ya? Mata Tuhan. Mesti Tuhan ada mata. Contohnya. Lepas tu dia pegang bahawa Tuhan tu ada mata macam makhluk. Ada unsur syirik situ. Maka jatuh pada kufur. Dapat anugerah dia. Pekerja terbaik. Sungguh tuan-tuan. Jadi lebih besar dosa. Kufur besar sekali dosa. Kufur, syirik, dosa paling besar. Jadi siapa bukan siapalah. Mana-mana setan, mana-mana setan yang berjaya menyesatkan manusia dalam keadaan membuat dosa paling besar, kufur lah. Tak ada lain dah, syirik lah. Maka dialah dapat anugerah stah cemerlang. Jadi setan ni dia tak saja lah. Dia nak dapat anugerah ni, dia nak dapat penghormatan ni, dia nak dapatkan kejayaan ni, memang dia tak akan lepaskan siapa-siapa pun. Terutama orang yang tak ngaji. Orang ngaji pun dia kacau. Cuma orang ngaji tahulah dia datang ni baca qul huwallahu ahad. Kalau mari bisik, dah Tuhan jadikan manusia tak apa jadikan Tuhan. Tuhan ni guna, dia akan mari mikir. Siapa layang bahaya. Nabi ajar orang macam ni kalau mari bisikan gitu lawang dia baca qul huwallahu ahad ludah 3 kali. Dengan syarat bini tak ada sebelah. Ludah tapak dalam muka dia menangis, ngamuk pula 3 minggu tak masak, susah pula kita Ludah tu isyarat je, tui gitu je. Ludah isyarat, bukan air liur sebenar. Kalau air sebenar bersepah lah rumah dengan air liur, kotor pula. Kerana dia mari bisik daripada belah kiri. Tak apa, kita palingkan diri. Jangan ngadak dia, jangan layang dia. Bisikan syaitan bila kita lari, bila kita palingkan, dia lari lah, dia hilang insya-Allah. Sebab tu kena ngaji akidah. Syaitan ni memang dia ambil kesempatan tuan-tuan. Daripada dia suruh berzina, dia lebih suka suruh orang kufur sebab banyak lagi bonus yang dia dapat. Penghormatan anugerah yang dia dapat. Elang tinggi. Kira dapat naik pakat cepat. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi begitulah, sifat melihat Tuhan ni tak macam makhluk. Macam mana? Jawab dia wallahu alam, cuma kita yakin bahawa Tuhan Maha melihat dah. Dan apa yang Tuhan lihat, semua benda tidak ada yang menghalang daripada Tuhan melihat. Tuhan nampak segala-galanya. Tu yang kita pegang tuan-tuan. Okey, dah itu solid tu. Dia kira sah benar dah akidah kita insya-Allah. Kata pengarang lagi, yang demikian zahirlah Tuhan itu wajib baginya bersifat melihat. Bukan wajib bagi Tuhan tu maknanya kalau Tuhan tak melihat, Tuhan dosa. Jangan salah faham. Wajib di sini wajib pada akal kita menerima bahawa Tuhan bersifat melihat. Tu panjang dia. Pendek dia, wajib bagi Tuhan bersifat melihat. Bukan maknanya kalau Tuhan tak melihat, Tuhan dosa. Jangan salah faham. Ni hukum akal, bukan hukum syarak. Hukum syarak wajib, lawan dia haram. Betul tak? Okay. Dia ada sunat, dia ada makruh, dia ada haruh. Itu hukum syarak. Tapi bila kata wajib bagi Tuhan bersifat melihat, maknanya kalau tak melihat haram lah. Dosa lah Tuhan. Pula. Tak kena tu. Tu bukan bidang dia. Jawab dia, hukum syarak dalam bab syariah. Syarak ni syariah, fiqh.
Kita sekarang ni bab akidah kita main hukum akal. Jadi wajib apa? Wajib akal kita menerima bahawa Tuhan tu bersifat melihat. Sebab apa lawang dia? Mustahil Tuhan tu buta. Kita maksud dia. Akal tak boleh terima bahawa Tuhan tu buta. Maka wajib terima Tuhan ni maha melihat. Contoh contoh saya kata ni, aset ni kan, ataupun aset ni terlalu kompleks sangat. Tisu ni dah. Okey, tisu ni tuan-tuan kita ulang balik perbincangan kita dulu. Tisu ni dia jadi sendiri ke ada orang yang buat tisu ni? Kalau saya dengan lagak aling macam saya ni, contoh handsome pula tu. Kalau saya kata tisu ni dia jadi sendiri, tak ada orang buat pun, agak-agak ada tak orang percaya saya? Ramai tak percaya pada saya? Saya kata tisu ni jadi sendiri, tak ada orang buat pun, agak-agak percaya tak ke saya? Warok ni bang, warok, aling ni aling. Contoh, dia kan lebih nak nipu. Contohnya lah. Saya kata tisu ni dia jadi sendiri, tak ada orang buat. Agak-agak ada percaya tak? Cuba kat tangan. Tak ada seorang agak. Apa? Muka tak baik ke ni? Kamu muka soleh ni kan? Contoh, muka baik ni kan? Lepas tu tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan kata mesti ada orang buat ke? Tak percaya sebab mesti ada orang buat. Okey. Kenapa tuan-tuan kata gitu? Baru mesti ada orang buat tisu ni. Mana dalil dia? Mana dalil dia? Mana bukti dia? Mana sumber dia yang tuan-tuan tak percaya ke saya nak mengatakan juga bahawa tisu ni mesti ada orang buat? Mana dalil dia? Jadi tuan-tuan akan jawab gini. Akal saya wajib terima mesti ada. Wajib terima bahawa mesti ada yang buat. Mustahil jadi sendiri. Jadi dalil dia mana? Akal. Akal tak boleh terima, tak logik. Biar ustaz cakap aling mana pun banyak PhD, ada 18 PhD saya. Contohnya lah. Okay, banyak, tapi bila ustaz cakap benda tak logik, akal saya tak boleh terima, mustahil terima bahawa jadi sendiri, maka saya tak percaya. Jadi wajib akal saya terima bahawa mesti ada orang buat tisu ni. Walaupun tisu ni dia mudah nak buat tisu ni kan. Jadi sebab itulah kita tak nak bayang mengapa ada orang yang tak percaya bahawa ada Tuhan yang cipta alam ni. Dia ateis. Dia tidak beragama, tak percaya ke Tuhan. Jawab dia tak percaya ada Tuhan yang mencipta alam ni. Dia kata alam ni jadi sendiri. Bagi saya tisu ni pun kita kata ada orang buat. Punyalah mudah nak buat tisu ni pun tak jadi sendiri, dia ada orang buat. Dokang alam ni tak ada orang buat ataupun tak ada yang buat. Tak boleh fikir. Mana cannot brain. Tak nak fikir bahawa ada kot orang fikir gitu. Tapi jawab ni memang ada lah. Jawab ni memang ada lah. Jadi orang macam ni kita tak boleh bayang dah akal dia letak mana. Dah sungguh. Tisu ni pun akal kita wajib terima bahawa mesti ada yang buat. Dokang alang ni yang punya hebat teratur comel lotai semua, dengan sel-sel badan kita ada berapa bilion sel, berapa atom, dokang jadi sendiri. Mesti ada yang buat. Dan siapa yang buat? Tuhan lah buat, bukan yang lain dah. Sebab Tuhan dia ada kuasa gitu, makhluk tak ada kuasa gitu. Faham tuan-tuan? Jadi nak ceritanya, wajib bagi Tuhan bersifat melihat. Wajib benda? Wajib pada akal kita terima bahawa Tuhan tu mesti melihat. Mustahil kita fikir ataupun kita terima Tuhan ni buta, tak nampak. Sebab buta ni lemah. Buta ni kekurangan. Tuhan ni bukan kurang. Tuhan ni maha sempurna. Tuhan ni segala-galanya sempurna kamalat. Sebab kalau kurang tak jadi Tuhan dia. Kalau kurang Tuhan ni, maka tak jadi alam ni. Tapi alam ni jadi tak? Jadi je ada depan mata kita. Maka Tuhan yang cipta bukan kurang, mesti lebih, mesti sempurna. Maka mustahil akan kita terima bahawa Tuhan ada sifat kekurangan, antaranya tidak melihat, iaitu buta. Faham tak? Jadi wajib terima bahawa Tuhan bersifat dengan melihat. Iaitu sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tiada. Maknanya Tuhan boleh melihat belaka. Manusia lihat, Tuhan boleh lihat. Hak manusia tak boleh lihat, Tuhan boleh lihat. Segala benda tak ada yang tidak Tuhan lihat. Tak ada benda yang Tuhan tak lihat, semuanya Tuhan lihat. Jauh atau dekat, waktu terang atau gelap, Tuhan boleh tengok belaka. Zahir atau tersembunyi, maka semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang demikian apabila
seseorang ada kepercayaan seperti itu, tiada dapat tiada. Ini mestilah nafsunya tunduk di bawah tetah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tahu dah Tuhan melihat, maka tak berani buat maksiat. Dia tahu Tuhan melihat, tak berani ada semayang. Mesti kena semayang. Sebab Tuhan nampak dia semayang, tahu dah Tuhan marah, Tuhan murka. Jadi Tuhan nampak aku tak semayang ni walaupun duduk seorang. Semayang kau dah Tuhan nampak. Kalau Tuhan tak nampak, memang tak semayang Tapi Tuhan nampak masalahnya. Jadi memang semayang dia. Macam orang bukan Islam tak. Dia jalan, dia nampak duit 100 riyal, 100 dolar. Konvert duit Malaysia 400 lebih. Tengok kiri kanan tak ada orang. Kiri kanan tak ada orang. Agak-agak dia ambil tak? Orang bukan Islam, agak-agak dia ambil tak? Ambil lah. Rugi dia ambil. Sebab tak ada yang dia rasa, tak ada yang melihat dia. Dia ambil lah. Dan dia bukan kira dosa pahala. Orang tak ada, orang keling, tak ada orang keling, dan tak ada orang melihat. Maknanya boleh kata rugi tak ambil. Memang benda tu tak jujur. Tapi tak ada orang tengok. Mana orang tahu, dia seorang tahu. Bagi dia seorang je tahu, memang dia ambil lah. Jarang orang tak ambil. Mana kalau 10 orang mungkin. Mungkin kalau 10 orang, belum tentu seorang akan tak ambil. Melainkan 10 ataupun 9 ambil. Tu tak? Dah tak ada orang tengok. Dah tak ada orang marah, tak ada orang tahu. 100 riyal, 100 dolar, 400 riyal saja-saja. Kan senang nak boleh. Kita Eiffel Tree balah. Contoh Brim kita balah. Ni 400 riyal saja-saja, tak ada orang nampak bolak. Okey lah. Dah ambil. Ni orang bukan Islam lah. Tapi orang Islam, dia seorang nampak 100 riyal ambil tak? Ambil. Tak ada duit orang ni. Ambil agak-agak. Mana curilah maknanya. Ambil tak curi? Dah ambil sebab apa tak ada orang kan? Sebab merasakan bahawa walaupun orang tak nampak, Tuhan nampak. Sebab percaya kena dia belajar sifat 20, dia tahu bahawa Tuhan Maha melihat, dia yakin bahawa Tuhan nampak dia. Walaupun tak ada orang gelap, semua tak ada kiri kanan, pusing belakang, tak ada belakang, dia seorang je tahu. Tapi dia tak ambil juga. Sebab apa? Sebab dia tahu Tuhan nampak. Okey, dia tahu Tuhan nampak. Jadi dengan beriman bahawa Tuhan ni Maha melihat, orang tu seorang ke ramai-ramai ke, macam mana keadaan, dia akan buat taat, dia akan tinggal maksiat insya-Allah. Dah ada ke orang ambil tu bukan dia tak tahu, dia tahu tapi degil nak kata mana. Dia tahu dah Tuhan marah, dah pitih contoh pitih tak kalah apa. Jadi orang tu bukan tak tahu, dia tahu tapi dia ambil ke. Tu degil nama je. Tapi tahu tak dia tahu, bukan tak tahu, dia Islam. Wajib dia percaya Tuhan Maha melihat dan dia ambil ke? Jawab dia tahu tapi dia degil. Tu atas dasar degil, bukan atas dasar dia tak percaya. Tapi bagi orang yang tak degil, orang yang takut Allah Taala, dia tahu bahawa Tuhan melihat, memang dia tak macam rasuah. Rasuah tak ada orang ijtihad depan nak rasuah. Rasuah boleh kata 99% rasuah tersembunyi, betul tak? Boleh katalah kalau terang-terangan tu nampak macam nebang sangat. Dia antara dua lah, antara mungkin gawar dengan kontraktor, mungkin antara staf dengan pelanggan, mungkin antara penjawat awal dengan company contohnya. Ada orang nampak tak? Ada. Kalau ada CCTV memang ada buat dah. Jadi benda tu dua orang tu je tahu. Jadi tak terima apa rasuah. Terimalah. Tapi ada tak orang Islam tak terima? Ada ramai je tak terima. Sebab benda, sebab tahu Tuhan nampak. Walaupun tak ada CCTV, tak ada orang lain. Itu lebih orang yang beriman, yakin bahawa Tuhan Maha melihat. Tak terima juga rasuah tu, dia tahu tak? Dia tahu, tapi babi dia tak takut Tuhan. Contohnya, ataupun dia takut Tuhan tapi nak ke duit lagi. Kita lebih kurang. Barang sedap lagi. Contoh kalah dengan dunia dan kalah dengan setan syaitan, tapi tetap dia percaya. Bayangkan kalau orang tidak percaya bahawa Tuhan tu boleh melihat. Contoh, bayangkan orang Islam, andai kata ni fardu takdir lah. Kalau orang Islam ni tak percaya bahawa Tuhan Maha melihat, kalau maknanya kalau benda-benda yang dia buat bahawa dia tahu bahawa Tuhan tu, dia yakin bahawa Tuhan tak melihat. Agak-agak ramai mana orang Islam ambil rasuah? Boleh kata semua. Ngaku-aku ambil. Dah Tuhan tak tahu. Andai kata gitu, tapi tak. Akidah kita orang Islam, Tuhan Maha melihat. Jadi terima rasuah ke, curi ke, jumpa duit ke, maksiat ke, walaupun seorang diri tak akan buat sebab tahu Tuhan melihat.
Faham tak? Itu hikmah. Nak cerita hikmah je. Nak cerita hikmahnya, bila orang tu yakin bahawa Tuhan melihat, maka dia akan buat ketaatan, dia akan tinggal maksiat insya-Allah. Tu hikmah. Okey. Iaitu tunduk di bawah titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbuat apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Maknanya benda Tuhan tak marah walaupun dia seorang, dia tak buat juga. Kerana ia percaya kepada Tuhan ada melihat dia. Kenapa? Sebab dia percaya Tuhan apa? Itulah kelebihan akidah Islam. Seorang ke tak seorang ke, dia jaga etika dia. Dia jaga akhlak dia. Dia jaga moral dia. Kalau orang putih, orang bukan Islam, belum tentu. Ada orang mungkin dia baik, jujur lah. Tak ada orang bahang ke dia. Dah betul tak ada orang. Dia nak takut siapa dah tak ada orang nampak. Dia tak percaya Tuhan. Dia akan buatlah apa nafsu yang dia nak. Nak curi, nak kata orang, nak bunuh orang ke, nak bahang rasuah ke, nak kenak ke orang. Kalau dia tak ada orang nampak. Tatkala itu bangkitlah semangatnya, tiada berani membuat kesalahan seperti mencuri sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Yang demikian dikehendaknya seorang beriman kepada sifat Tuhan dengan iman yang sama pendapatannya dengan pekerjaannya, supaya berpetulang amalannya dengan kepercayaan yang menyelamatkan daripada pangkat munafik. Jadi orang yang percaya bahawa Tuhan Maha mendengar, Maha melihat ni, dia terselamat daripada hipokrit. Munafik ni hipokrit. Maknanya depan orang berlakon baik, belakang jahat. Tapi kalau orang ni percaya Tuhan melihat, Tuhan mendengar, boleh kata dia berjaya mengelakkan. Dia boleh mengelakkan hipokrit. Sebab hipokrit ni sebab orang nampak. Dia baik sebab orang nampak. Bila orang tak nampak, dia jahat dah. Sebab tu dia rasa bahawa tak ada orang nampak. Tapi bila dia rasa Tuhan nampak semua, sampai bila-bila tak mampu nak buat jahat. Sebab apa? Sebab tahu dah Tuhan tengok. Jadi antara kelebihan orang yang beriman, berpegang sungguh bahawa Tuhan Maha melihat, mendengar ni, bahawa dia susah nak dapat pangkat hipokrit ataupun pangkat munafik. Tahu hipokrit? Hipokrit ni belakang baik lah. Belakang orang buat jahat, depan baik, lembut gigi pada lidah. Istilah dia kan? Wahai Allah, juru molek boleh buat nas tu. Padahal jahat bukan main, comah contohnya. Dia jadi kita apa? Sebab kurang iman dia lah. Kurang iman dia dengan sifat sama dan bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, selesai perbincangan berkenaan dengan sifat basar. Kata pengarang lagi yang ke-13, sifat kalam. Sifat kalam. Artinya berkata-kata Tuhan tidak dengan bermulut, tidak dengan suara atau sebagainya, sebagaimana berkata-kata makhluk. Hakikatnya ialah satu sifat yang tak ada, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Tuhan. Dengan dia menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib. Okey, menunjuk ni maknanya dalil dilalah. Ta'alluq dia ta'alluq dilalah, iaitu ta'alluq menunjuk. Ta'alluq menunjuk. Iaitu menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib. Maka ia menunjukkan atas yang wajib, seperti firman Tuhan, Anallahu la ilaha illa ana. Kan Al-Quran kan kalamullah, kalam Allah. Quran ni kan bersifat qadim sebab kalam Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Jadi kalam Allah Ta'ala ni ta'alluq dia menunjuk. Jadi dalam Quran cerita pasal diri Tuhan, cerita pasal makhluk, cerita macam-macam. Menunjuk kepada wajib yang harus dan yang sebagainya. Artinya tiada Tuhan melainkan aku. La anallah la ilaha illa ana. Dan daripada yang mustahil, menunjukkan juga kepada perkara mustahil, seperti firman-Nya Allah, innallaha thalithu thalathah.
Artinya kata orang Nasrani bahawa Allah Ta'ala yang ketiga daripada tiga, Trinity. Orang Kristian dia kata bahawa Tuhan ni ada konsep Trinity, Thalithu Salasah. Benda tu mustahil tak? Mustahil. Ada cerita tak dalam Quran? Ada cerita. Jadi dalam Quran ada cerita berkenaan dengan yang wajib, iaitu zat dia, sifat dia. Juga menceritakan berkenaan perkara mustahil, iaitu tiga Tuhan. Mustahil tak? Mustahil. Ada cerita dalam Quran. Ada cerita dalam Quran. Dan daripada yang harus makhluk seperti firman Tuhan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Artinya bermula Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Jadi Tuhan cipta kita dan Tuhan cipta segala perbuatan kita. Maknanya Tuhan mencipta makhluk. Haruslah. Harus Tuhan mencipta makhluk, maka makhluk nama dia harus, perkara harus. Tuhan cerita dalam Quran, Tuhan cerita dalam Quran. Maka sifat kalam Tuhan ni, kalamullah ni, Al-Quran kan? Al-Quran kan kalamullah kan? Okey. Kalam Tuhan bersifat dengan kalam. Jadi kalamullah Al-Quran ini menunjukkan kepada yang wajib pun dia, menunjuk kepada yang mustahil pun ada, menunjuk kepada yang harus pun ada. Faham tak? Cuma kita pening yang wajib tu apa? Yang wajib itu zat Tuhan dengan sifat Tuhan. Tu wajib. Jadi dalam Quran ada cerita pasal zat Allah dan cerita pasal sifat Allah Ta'ala. Ada cerita dalam Quran. Ada lah. Anallahu la ilaha illahu. Contoh, la ilaha illa ana. Contoh, wa huwas samiul basir. Cerita pasal zat Tuhan, cerita pasal sifat Tuhan. Cerita mana? Dalam Al-Quran lah. Kalamullah. Okey, kalamullah. Sifat kalam Tuhan kan? Tuhan ada kalam. Tuhan ada sifat kalam tuan-tuan. Jadi Al-Quran ni kalamullah. Jadi dalam Al-Quran tu ada tak menunjuk kepada sifat zat Tuhan, sifat Tuhan? Ada tak? Ada. Ada tak tunjuk pada sesuatu yang mustahil? Contohnya sekutu bagi Allah Ta'ala, Trinity dan sebagainya. Ada. Contoh, innallaha thalithu salasah. Mereka berkata bahawa Tuhan tu tiga. Ada cerita dalam Quran? Ada cerita dalam Quran. Ada tak cerita berkenaan dengan makhluk, perkara harus, perkara tentang kejadian? Ada. Contoh, khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala cipta langit bumi. Langit bumi ni makhluk dia adalah perkara harus. Tuhan cerita dalam Quran. Cerita dalam Quran. Itu panggil ta'alluq dilalah kalamullah. Perbincangan berkenaan dengan sifat kalam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, perbincangan yang paling dalam sekali, sehingga ilmu tauhid juga dikenal sebagai ilmu kalam. Siapa tahap tu? Berbalahan dengan ahli sunnah, dengan Mu'tazilah, dengan puak-puak lain, banyak berlega pada perbincangan kalam. Maknanya apa? Sama ada Quran ni makhluk ke ataupun qadim. Quran ni qadim, sedia ada ke ataupun baharu? Quran kita baca kan? Bersifat qadim, dia sedia ada ke ataupun bersifat dengan baru? Jadi perbincangan dia berlanjutan panjang sangat, sehingga ilmu akidah ni dikenal juga dengan ilmu kalam. Sebab bila cakap pasal akidah, balah pasal kalam. Bila cakap ilmu akidah, balah pasal kalam. Mu'tazilah, ahli sunnah dan sebagainya. Jadi kalau cakap dengar-dengar ilmu, cakap pasal kalam, ilmu kalam ni maknanya ilmu akidah. Detailnya berkenaan dengan ilmu kalam tu yang disebab, tu yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal dihukum tu. Tahu kan cerita yang terkenal Imam Ahmad bin Hanbal dihukum kerana apa? Kerana pemerintah ketika itu yang berpegang dengan pahaman Mu'tazilah mengatakan Al-Quran ni makhluk. Al-Quran ni makhluk. Bukan makhluk diciptakan Al-Quran ni. Bukan bersifat dengan qadim, sedia ada. Sedangkan Al-Quran ni kalamullah. Kalamullah. Bila kalamullah, sifat kalam Tuhan, sifat Tuhan mestilah dia qadim, sejak azal lagi dah ada. Jadi Ahlussunnah mengatakan kalamullah ni qadim. Mu'tazilah kata dak, Al-Quran ni makhluk. Jadi balah, tapi perbalahan ni bila khalifah dia berpegang dengan Mu'tazilah dan dia paksa orang semua kata Quran ni makhluk. Okey, tapi Imam Ahmad bin Hanbal ni tak ambuh mengaku. Tak ambuh kau kata takut menyesatkan orang lain juga. Maka Imam Ahmad kerah sehingga dihukum, dirotang, diseksa, dipenjara dan sebagainya. Ini kisah terkenal kan. Sehingga ada nasihat lah, kabar je lah, kita tauriah, kita helah sikit lah.
Ngaku je lah katanya. Awak kata dok, aku nak selamat diri aku, tapi menyesatkan ribuan orang, aku tak ambuh. Biarlah aku terseksa bila aku mati, tapi menyelamatkan akidah ramai orang. Jadi Mu'tazilah ni dia kerahan dengan Quran ni makhluk. Kita bila kata Al-Quran ni kalamullah, kalam Allah mestilah qadim. Sifat kalam ni kan, kalam Allah mesti qadim. Jadi Al-Quran ni dia bukan makhluk, dia qadim. Faham? Lepas tu yang dalam Quran ni, yang kita baca Quran, suara kita ni, baca Quran ni, suara kita makhluk ke tak? Suara kita makhluk lah. Dah tulis bahasa Arab ni makhluk ke tak? Makhluk lah. Tulisan Quran ni, masah ni makhluk tak? Makhluk lah. Kertas masah ni makhluk tak? Makhluk lah. Okey. Apa lagi? Dengung-dengung semua tu makhluk tak? Makhluk lah. Jawab dia memang makhluk betul, tapi Al-Quran tu sendiri qadim. Faham tak? Kita baca Quran, suara kita makhluk. Suara yang keluar baca Quran makhluk. Huruf tu makhluk. Tulisan makhluk. Perkataan makhluk. Kertas yang tulis Quran ni makhluk. Lepas tu yang qadim tu Al-Quran tu sendiri. Faham tak? Jadi jangan kata bila kata kita, suara kita makhluk, tulisan makhluk, tapi Al-Quran tu makhluk juga. Salah tu pandangan Mu'tazilah. Salah macam tu pandangan ahli sunnah hak betul, hak yang benar bahawa kalamullah mesti dia qadim. Sebab dia sifat bagi Allah. Sifat Allah semuanya qadim. Semuanya bersifat dengan sedia ada, bukan makhluk. Mu'tazilah tak dia kata makhluk. Ini yang jadi percanggahan ketara antara ahli sunnah jamaah dengan golongan Mu'tazilah. Bahaya tuan-tuan. Al-Quran ni dia kalamullah bersifat dengan qadim. Waktu kita kena pegang. Waktu kita kena pegang. Boleh tuan-tuan Jadi tak ada perbincangan tak ni, tak ada isu bila kata dah ustaz baca Quran tu suara ustaz tu makhluk. Suara ustaz. Jawab dia memang suara saya makhluk. Suara saya makhluk yang saya baca Quran tu, tapi Quran tu sebenar diri Quran tu adalah qadim. Tu tak ada isu tu sebenarnya. Okey, huruf bahasa Arab memang makhluk. Dulu tak ada dulu bahasa Arab. Kemudian ada bahasa Arab. Lepas tu Al-Quran diturun dalam bahasa Arab. Dah bahasa Arab tu sendiri makhluk kan, dulu tak ada kemudian ada. Jawab dia memang dah. Memang bahasa Arab tu yang tulis Al-Quran tu, bahasa Al-Quran tu adalah baharu, dia adalah makhluk. Tapi Al-Quran tu sendiri qadim. Sebab dia kalamullah. Faham tak tuan-tuan jadi jangan keliru. Biar tahu jangan keliru tuan-tuan. Kata pengarang lagi, maka kalam Allah Ta'ala itu satu sifat. Kalamullah kalam Allah ataupun kalamullah itu satu sifat jua, tiada berbilang-bilang, tetapi ia berbagi-bagi apabila dipandang dari segi perkara yang dikatakan. Iaitu jika ia menunjuk kepada suruh dinamakan amar, iaitu suruh, seperti tuntutan mengerjakan puasa. Jika ia menunjuk kepada tegahan atau larangan dinamakan nahyun, iaitu tegahan, seperti tegahan main judi. Dan jika menunjuk kepada berita dinamakan khabar, iaitu cerita, seperti riwayat Fir'aun memperbuat bagian-bagian. Jika menunjuk kepada janji baik dinamakan wa'dun, janji, seperti orang yang taat dapat balasan syurga. Dan jika menunjuk kepada ugutan dinamakan wa'id. Maka dalam Quran ni dia ada kata suruh, dia ada kata nak bagi tahu, ada kata apa? Kata penyata. Ayat penyata, dia ada ayat suruh. Dalam Quran ada ayat tegah, dalam Quran ada ayat janji yang baik-baik, ada ayat yang janji ugutan. Kalau buat jahat dapat neraka, na'udzubillah. Siapa kupur dapat neraka, walayazubillah. Jadi semua tu dia cerita dalam Quran. Dan Al-Quran tu kalamullah. Maka di sini sifat kalam Allah Ta'ala satu juga. Cuma satu je, tak banyak. Bukan ada 10 kalam Tuhan, tak. Sifat Tuhan ada satu saja. Sifat kalam Tuhan ada satu saja, tapi dia menunjuk kepada banyak benda. Itu panggil dalalah, menunjuk kepada suruh, cerita, ayat penyata, ayat tegah, ayat janji, ayat dan sebagainya, macam-macam dia lah yang Tuhan beritahu dalam Quran. Okey, contoh dalam Quran sebut tak berkenaan dengan larangan judi? Ada. Tu ayat tegah. Dalam Quran sebut tak Tuhan suruh membayang? Ada. Tu ayat suruh. Dalam Quran ke dalam Quran lah. Dalam Quran tu benda kalamullah. Maknanya kalamullah menunjukkan kepada tegah, kepada suruh, kepada sekian-sekian yang kita sebut tadi. Okey. Tapi yakinlah asah dia
kalamullah, bersifat dengan qadim. Sejak azali lagi Tuhan dah bersifat dengan kalam. Faham tuan-tuan? Itu sahajalah perbincangan kita. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Kita akan masuk berkenaan dengan sifat maknawiyah jika bertemu kembalilah insyaAllah. Malam ni pun ganti je. Atau imam minta sangat, minta tolong sangat atau ganti. Benarnya memang kita ada kuliah lain pun. Tapi terpaksa cancel lah kuliah tu. Dah Tok Imam kata nak tolong sangat Masjid Putih. Dah kata tak ada kuliah. Tentang tak ada live. tak ada live ni. Jadi apalah kita tolong juga. Cuma tak tentulah jadual dia. Ada ruang masa yang boleh kita celah, kita celah. Tapi tak janjilah bila tu sebab kita pun ada jadual kuliah tersendiri. Cuma untuk khidmat kepada Masjid Putih dan khidmat kepada masyarakat sekitar, insya-Allah kita cuba cari ruang lah untuk bersama dan sambung kembali perbincangan kita insya-Allah. Cukup setakat tu. Insya-Allah ada rezeki kita akan bertemu lagi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.